أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana pada hari ini dapat lagi meneruskan PDPR, Pendidikan Islam tahun 5. Baiklah, kita akan ikuti tajuk siri kedua, tajuk syirik merosakkan akidah. Minggu lepas kita sudah belajar siri 1 berkenaan dengan pengertian syirik dan juga hukumnya. Kali ini kita akan belajar berkenaan dengan bahagian syirik ataupun jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua bahagian. Terbagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah dipanggil syirik jaliyun ataupun kita panggil mudah-mudah syirik jali. Yang kedua dipanggil syirik khafiyun. Syirik khafiyun, kita panggil syirik khafi. Jadi kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali dan juga syirik khafi. Okey, yang pertama kita lihat pengertian syirik jali. Syirik jali mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Syirik jali ini ialah menyembah selain daripada Allah dan ini adalah syirik yang besar. Contoh-contoh syirik jali. Contoh-contoh dia contoh yang pertama ialah menyembah berhala. Sembah berhala. Kepada berhala, patung-patung tu berhala lah tu. Yang kedua, menyembah bulan. Menyembah matahari, meminta doa selain Allah. Minta doa selain daripada Allah. Minta dengan benda lain. Minta dengan jin, dengan hatu, dengan syaitan. Meminta pertolongan daripada kubur. Percaya kubur tu boleh memberi pertolongan kepada kita. Itu adalah syirik jali. Kesan syirik jali. Kesan dia. Apakah kesan dia terhadap akidah kita? Yang pertama, membatalkan akidah. Membatalkan akidah ni maksudnya kita terkeluar daripada agama Islam. Murtad. Na'udzubillah. Yang kedua, berdosa besar. Dosa besar. Yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Allah menjanjikan orang yang syirik kepada Allah akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Cara menjauhi syirik jali. Ada cara untuk kita menjauhi daripada syirik besar ni. Yang pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Kena belajar lebih mendalam lagi berkenaan dengan agama kita Islam. Yang kedua, istiqamah, beribadah dan berdoa kepada Allah. Istiqamah ni maknanya berterusan. Kita beribadat dan kita berdoa hanyalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah sahaja. Yang ketiga, cara yang ketiga, mentaati perintah Allah dan Rasul. Kena taat kepada perintah Allah, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasul dalam hadis-hadis baginda. Okey, yang kedua ialah pengertian syirik khafi. Yang kedua dah, pengertian syirik khafi. Apakah syirik khafi? Syirik khafi tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Kita dalam kita membuat sesuatu, kita tidak niat kerana Allah Ta'ala. Kita tidak niat kepada Allah Ta'ala. Macam dengan tidak ikhlas lah kita tu. Tu dia panggil syirik khafi. Contoh dia. Contoh-contoh syirik khafi. Riak. Riak iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah. Buat ibadah bukan kerana Allah, tapi kerana nak menunjuk-nunjuk.
Itu dia panggil riak. Yang kedua, melakukan ibadah kerana mahukan pujian. Melakukan sesuatu ibadat tu sebab kita mahukan pujian daripada sesiapa. Tak kira lah buat ibadah apa, tolong ibu bapa ke, ataupun tolong guru. Tak kira lah, setiap ibadat kalau kita nak kepada pujian, atau dia panggil syirik khafi. Kesan syirik khafi. Apakah kesan dia? Yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Kalau kita solat sunat duha setiap pagi nak menunjuk-nunjuk kepada orang, tak ada pahala apa-apa yang kita dapat. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Bahkan berdosa dan juga dimukai oleh Allah. Yang ketiga, hidup tidak tenang. Hidup kita tidak tenang. Sebab kita buat tidak ikhlas. Mesti hidup pun tidak tenang. Baiklah, cara menjauhi syirik khafi. Cara nak menjauhi syirik ni. Yang pertama, melatih diri supaya ikhlas. Latih diri kita dalam membuat sesuatu perkara tu supaya sentiasa ikhlas niat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana benda lain. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Kalau boleh nak buat amalan kebajikan tu, kita tak payah tunjuk ke orang lah. Tak payah nak menunjuk-nunjuk. Contohnya nak solat sunat, tak perlu nak menunjuk-nunjuk di rumah kita pun boleh solat sunat tak. Ataupun nak bagi sedekah. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Kita jangan rasa apa yang kita buat itu adalah hebat. Kita boleh jauhi daripada syirik khafi. Okey, rumusan daripada tajuk syirik. Kita naklah mengukuhkan keimanan kepada Allah dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Kita naklah mengukuhkan keimanan kepada Allah dengan ilmu dan juga amal. Ilmu dan amal, berilmu dan beramal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Jadi kita kena berhati-hatilah agar tidak akidah kita tidak terpesong. Okey, itu sahaja untuk tajuk kita pada kali ini. Semoga anak-anak sekalian mendapat sedikit ilmu dan dapat memahaminya dengan baik. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain ketika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.